Salam sejahtera Malaysia. Tunjuk nanti suara rakyat bergema di channel ini. Ini satu lagi. Belum habis-habis lagi cerita. Kali ini 3 parti politik kerajaan perpaduan membuat laporan polis terhadap MP Machang. Apa cerita dengan dia lagi? Takkan fitnah lagi. Wakil daripada 3 parti politik dalam kerajaan perpaduan dan wakil daripada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan atau JPKKP Parlimen Machang telah tampil membuat laporan polis terhadap ahli Parlimen Machang daripada Bersatu, iaitu Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal pada hari ini. Habislah. Naib Ketua UMNO bahagian Machang Muhammad Fakharuddin Ismail berkata laporan polis oleh beliau dan wakil daripada Amanah serta PKR dibuat berikutan dakwaan oleh Wan Ahmad Faisal semalam, yang beliau mengatakan bahawa peruntukan kepada ahli parlimen terbabit dilencongkan kepada parti politik yang menyokong kerajaan perpaduan. Ini betul-betul fitnah paling teruk. Beliau berkata pihaknya menafikan sekeras-kerasnya kenyataan ahli parlimen Machang itu yang dianggapnya fitnah, berniat jahat, selain mempunyai pandangan serong terhadap parti-parti politik kerajaan perpaduan. Kata kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Ahmad Faisal itu adalah fitnah, dan kami wakil dari parti politik kerajaan perpaduan menafikan dakwaan itu. Kami tidak menerima sebarang peruntukan seperti didakwa beliau. Dakwaan dilontarkan itu tidak masuk akal. Sepatutnya beliau perlu cakap berpaksikan kepada fakta. Malah tidak pernah berlaku dalam sejarah peruntukan dari kerajaan untuk parlimen dilencongkan kepada parti-parti politik dakwanya. Ini baru betul. Berani kerana benar. Kali ini betul. Kalau memang fitnah, buat laporan polis, lawan di mahkamah, bukan cakap-cakap saja di belakang. Ini baru betul. Beliau berkata demikian selepas beliau membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Machang hari ini. Wan Ahmad Faisal boleh bankrupt kali ini. Boleh bankrupt kali ini kalau ada lagi dia kena saman kah, kena suruh bayar fitnah kah. Beliau berkata demikian di Ibu Pejabat Polis Daerah Machang. Kira-kira 100 penyokong kerajaan turut berhimpun di sini bagi menyatakan sokongan, di samping sebagai tanda protes secara aman terhadap Wan Ahmad Faisal. Semalam, media melaporkan Wan Ahmad Faisal mendakwa peruntukan yang sepatutnya diterima sebagai wakil rakyat telah dilencongkan kepada parti politik yang menyokong kerajaan perpaduan. Muhammad Fakharuddin berkata pihaknya berharap polis akan mengambil tindakan terhadap ahli parlimen itu sebagai pengajaran. Ini kalilah Wan Ahmad Faisal. Bagus-bagus, tiada masalah, cari masalah. Bagus-bagus, tiada kes, cari kes. Bagus-bagus, dia satu orang yang macam tiada apa-apa kena mahkamah. Sekarang dia pula pun kena ikut mahkamah juga. Setakat ini Muhyiddin ada kes mahkamah, lepas tu Wan Saiful Wanjan ada. Kali ini Wan Ahmad Faisal pula cari masalah sendiri. Tak ada masalah, cipta masalah. Rasakanlah. Kesian. Salam sejahtera Malaysia. Tunjuk nanti suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada orang buat spekulasi terbaru dan saya pun ditanyalah apa pendapat saya dengan perkara ini, yaitu kalaulah UMNO keluar daripada kerajaan, Zahid Hamidi kah jadi Perdana Menteri Malaysia yang baru? Saya kata tidak mungkin Zahid Hamidi boleh jadi Perdana Menteri yang baru. Pada pendapat saya, ini pendapat saya saja, ada manusia ni dia memang dicipta untuk bukan jadi nombor 1, tapi dia bagus jadi nombor 2. Ada manusia ni dia memang dicipta
tak boleh jadi bos paling besar, tapi dia jadi bos nombor 2 yang terbaik. Jadi saya fikir Zaid Hamidi macam begitu. Zaid Hamidi, saya rasa, ini pendapat saya secara pribadi, Zaid Hamidi memang dicipta menjadi nombor 2 saja, tidak boleh jadi nombor 1. Jadi lagipun Zaid Hamidi banyak kes lah sekarang, dia banyak kes, dan walaupun ada kes-kes yang sudah dimenang semua tu kan, tapi saya fikir tidak sesuai untuk Zaid Hamidi jadi Perdana Menteri Malaysia, apalagi kalau dengan UMNO. Dan saya fikir kalaupun UMNO masuk ataupun keluar daripada kerajaan, lepas tu kerajaan ini tumbang, lepas tu nanti bergabunglah UMNO, PAS dan Bersatu untuk jadi kerajaan bersama dengan parti-parti yang lain, termasuk daripada Bebas dan sebagainya. Saya tidak fikir UMNO patut jadi kerajaan atau jadi Perdana Menteri. Kenapa? Kerana jumlah MP UMNO tu jauh lebih sikit dibandingkan dengan MP-MP daripada parti yang lain. Jadi kalaupun betul-betul berlaku seperti itu, tidak sesuai lah untuk daripada UMNO yang jadi Perdana Menteri. Mungkin daripada parti lain. Yang peliknya dulu juga berlaku, sudah berlaku kan. UMNO parti yang kecil, tapi Perdana Menterinya dari UMNO, Ismail Sabri Yaakob. Jadi tidak juga mustahil. Tapi untuk Zahid jadi Perdana Menteri, saya fikir kurang sesuai. Apapun pendapat masing-masing, ada masing-masing pendapat, dan kalau Zahid jadi Perdana Menteri, pasti parti-parti yang bergabung dengan diorang ini akan jadi tidak juga stabil lah, sebab akan ada ahli-ahli dalam parti, MP-MP dalam parti yang bergabung tidak puas hati, pada akhirnya akan menyebabkan ketidakstabilan berlaku sekali lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, minta maaf lah pada Zaid Hamidi, sebab pada pendapat saya Zaid Hamidi tidak boleh jadi Perdana Menteri. Bukan tidak layak, tapi mungkin dia dicipta bukan untuk jadi Perdana Menteri lah. Mungkin dia dicipta untuk jadi timbalan Perdana Menteri saja sampai bila-bila. Mungkin kalau UMNO jadi kuat semula pun bukan Zahid jadi Perdana Menteri. Mungkin ada orang lain. Kita tunggu saja apa yang akan datang. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ini 5 kenyataan paling lawak. 5 kenyataan paling lawak sepinggu. Sepinggu. 5 kenyataan paling lawak seminggu kempen PN di PRK Sungai Bakap. Awas jangan ketawa. Kalau ketawa kena bayar RM10.000. Berbagai kenyataan lawak yang menjadi bahan sindiran orang ramai muncul sepanjang seminggu kempen yang dilaksanakan oleh Perikatan Nasional pada pilihan raya kecil untuk Duns Sungai Bakap. Berikut adalah senarai yang paling lucu. Nombor 1, bermula daripada 6 Julai yang lalu, daripada dulu sampailah dalam minggu pertama nih. Jadi perkara pertama yang lucu ialah calon PN ada ISO 14001. Ini buat kali pertamanya lawak di bumi. Ada manusia yang menjadikan manusia lain sebagai kilang. Calon PN ada ISO 14001. Lawak paling diingati sepanjang sejarah demokrasi di negara ini apabila calon bertanding diwar-warkan memiliki sijil Pertubuhan Antarabangsa untuk Piawaian ISO 14001. Nombor 2, kerja di syarikat yang sudah 2 tahun tutup. Sudah 2 tahun tutup, kerja di syarikat itu yang sudah 2 tahun tutup. Kemudian saya serah pada Allah. Aduh, lucu. Dia punya syarikat adalah syarikat gaib
yang orang tidak boleh nampak. Dia hanya seorang yang nampaklah. Nomor 3, sudah seminggu campaign, manifesto mana? Sudah seminggu campaign, manifesto mana? Jawapan dia, kita tunggu pimpinan. Adakah campaign pilihan raya tiada manifesto? Aduh, nampak sangatlah yang pas nih sebenarnya. Perikatan Nasionalis sebenarnya sudah bingung, sudah jadi bingung. Bukan bingung, tidak tahu apa lagi modal. Aduh, mau lawan, tidak jadi. Mau cakap, takut salah. Jadi, kita tunggulah pimpinan. Nomor 4. Paling lucu di dunia. Moto tersadai sebab diesel harga naik. Aduh, sakit kepala aku, pankreas pun sakit, saya punya buah pinggang pun tiba-tiba rasa macam geli. Moto tersadai sebab diesel harga naik. Naik harga. Itu kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Bila dia reka satu cerita, dia buat satu cerita tu dah masuk akal. Aduh, memang begini kah orang-orang PAS nih. Nomor 5. Cerita lucu. Paling 5 Nomor 5 ialah tuduh PM Anwar lantik penasihat IMF di Kementerian Keuangan. Nah, ini paling menang. Adun Sungai Burung memfitnah. Waduh, indah habis-habis orang PAS nih. Suka fitnah kah? Itu soalan. Kenapa lah dia berani buat fitnah hanya untuk menang? Dia tidak tahukah sekarang ini di mana-mana ada media sosial. Kamu cakap 20 saat kemudian satu dunia sudah tahu. Nah, sekarang ambekmu. Harap-harap Perdana Menteri kasih kau dia. Kasih kau dia, kasih saman dia kerana menuduh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik penasihat IMF di Kementerian Keuangan. Waduh. Nanti ada pula yang kolek wang dengan Tin Milo. Pelik. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya sangat setuju. PAS nih kadang-kadang menyibuknya tak tentu pasal, tak tentu hala. Anda tahu tiada hala pun, dan dia tidak sedar pun yang dia tolong tu perlu ditolong atau tidak. Yang dia tahu menyibuk. Betul apa yang kata daripada Puan Zarkashi ni. Dia kata lebih baik bantu bersatu. Lebih baik PAS bantulah bersatu. Yang sekarang nyawa-nyawaikan. Tahu tak? PAS tahu tak? Sedar tak? Sebenarnya yang nyawa-nyawaikan ni sekarang ini adalah bersatu. Sudah 6 MP dia keluar, tahu 1 Adun. Jadi yang mau dibantu itu PAS, bukan BN, bukan UMNO. Tidak ada MP UMNO yang keluar. Malah dikatakan UMNO sekarang makin kuat. Yang bersatu sekarang nih yang makin hancur tahu. Jadi PAS, janganlah TGG konon mau tolong UMNO. Lebih baiklah tolong bersatu. Yang sekarang ini nyawa-nyawaikan. Ahli MKT UMNO itu menyarankan PAS menolonglah sekutunya dalam Perikatan Nasional berbanding cuba menyelamatkan UMNO. Kenapa? PAS sudah tidak berminat dengan bersatu kah? Kenapa? PAS sudah puas dengan bersatu, sekarang mau main kolam lain pula. Aduh, jangan buat macam tu. Nanti lama-lama kena cop parti kolam. Kejap dengan bersatu, kejap dengan UMNO, kejap dengan DAP, kejap lepas tu buat lupa pula pernah berkawan dengan DAP. Aduh hai. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puan Zarkashi, menasihatkan dan menyarankan rekan sekutunya PAS itu membantu rekan sekutunya. Rekan sekutu PAS maksud saya. Rekan sekutu PAS yang dibantu bukan UMNO. UMNO tidak perlu diselamat. Dia sudah dalam kerajaan, cukup kuat, sudah tahu, cukup kuat. Dan semakin kuat. Yang sekarang makin berkecai ini bersatu. Pemimpinnya banyak rasuah,
anak-anak pemimpinnya, keluarga kerabat pemimpinnya, banyak yang kena siasat dengan rasuah, macam-macam. Muhyiddin sendiri pun dalam masalah, Wan Saiful Wanjan dalam masalah, Hamzah Zainuddin punya anak dalam masalah, banyak lagi yang dalam masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini respon Puan Zarkasi kepada ajakan daripada Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari agar ahli UMNO menyokong PN, termasuk pada PRK Sungai Bakap. Ahli PAS baguslah sokong PHBN. Jadi baguskah begitu? Lebih baik berkempen, bantulah bersatu, bantu PAS. Lebih baik PAS bantu bersatu, yang tinggal nyawa-nyawa ikan. Baru PAS tahu mereka memikul biawak hidup, yaitu bersatu yang menyusahkan katanya. Baru PAS tahu yang mereka pikul itu biawak hidup yang menyusahkan, kata Puan Zarkasi. Anda setujukah kalau bersatu ini sebenarnya biawak hidup yang menyusahkan? Aduh, kesian kepada PAS. Kalau memang betul, kesian PAS. Oke, jadi tidak payah panjang-panjang, saya cakap betul. Tidak payah sibuk dengan parti orang, tidak payah sibuk dengan Pakatan Harapan Barisan Nasional, tidak payah sibuk selamatkanlah, kononlah, tapi sibuklah dengan bersatu yang semakin hancur itu. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Baru-baru ini ada lebih kurang 150 orang sehingga 200 orang yang berkumpul untuk menunjukkan bantahan mereka yang paling pelik pernah terjadi di Malaysia. Belum pernah ada perhimpunan seperti ini, yang pun dengar-dengar kata perhimpunan ini sebenarnya tidak diluluskan. Tidak diluluskan oleh tuan punya tanah. Aduh. Mereka mau, banyaklah tuntutan dia, sampai 8 tuntutan kalau tidak silap. Dan dengar kata ramai sangat yang mau supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan. Okey, saya mau tanya saja. Mungkin ada di antara anda yang berkumpul pada hari itu yang ada jawapan, ataupun sesiapa sajalah yang ada jawapan boleh tinggalkan di ruangan komen. Kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan, siapa jadi Perdana Menteri? Siapa ganti jadi Perdana Menteri? Nampakkah? Nampak tak sekarang ni sebenarnya tidak ada yang boleh ganti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah masalah dia. Daripada hinga-hinga, bising-bising, teriak-teriak, jerit-jerit kat sana sini, tapi nampaknya mereka sendiri tidak ada calon Perdana Menteri yang sesuai. Hari itu, kalau masih ingat, mereka kata maukan Dr. Sam untuk jadi calon Perdana Menteri. Tiba-tiba sahaja diumumkan pula bersatu masih lagi mau Muhyiddin Yassin Perdana Menteri, kerana dia masih cukup kredibiliti. Lepas tu timbul pula kenyataan daripada PAS pula, kalau tidak silap Tuan Ibrahim kata tak pernah dibincang. Ini menunjukkan mereka tak ada calon Perdana Menteri. Kenapa mau bagi Tok Guru Hadi Awang jadi Perdana Menteri kah? Aduh, dia jadi apa nama tu? Dia jadi duta besar, duta keluar ke Timur Tengah bertaraf menteri pun. Entah apa asap apa, angin apa dia buat kerja pun tidak tahu. Hilang begitu saja. Ini jadi Perdana Menteri. Rakyat Malaysia suka kah kalau Hadi Awang jadi Perdana Menteri? Majoriti rakyat Malaysia suka kah? Bukan kita mau tengok minoriti. Kemudian apa lagi? Kita mau tengok siapa? Azmin Ali jadi Perdana Menteri kah? Tapi mahu Hamzah Zainuddin, Azmin Ali jadi Perdana Menteri? Mahu ahli-ahli bersatu yang lain jadi Azmin Ali jadi Perdana Menteri?
Mahukah PAS jadikan Azmin Ali Perdana Menteri? Habis Hamzah Zainuddin jadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin suka kah? Sedia kah Muhyiddin Yassin lepaskan jawatan Perdana Menteri? Last adalah calon terakhir. Mungkin Dr. Siti Mastura. Dr. Siti Mastura apa tu? Lim Guan Eng dengan Lim Kuan Yew. Dia kamu jadi Perdana Menteri. Aduh, masalah dia dalam PAS dan Bersatu, dalam Perikatan Nasional, belum ada yang betul-betul boleh jadi Perdana Menteri. Bukan kerana tidak berkelayakan, tetapi kerana tidak ada persetujuan secara kolektif, secara penuh, secara permufakatan yang betul-betul mau dialah jadi Perdana Menteri. Belum ada masalah. Berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan. Semua mahu dia. Tiada orang yang cakap lain, buat lain. Tiada. Jadi jawablah, siapakah Perdana Menteri kamu? Tapi realitinya kita akan melihat kerajaan stabil sampailah PRU akan datang. Itu pasti. Sampailah PRU akan datang, tidak akan ada perubahan kerajaan. Tidak akan. Kerana anti lompat parti sudah ada, kemudian banyak lagi lah yang sudah ada. Tidak akan ada, ya. Yang mungkin ada, hilang majoriti 2/3, tidak dapat disangkal, itu kemungkinan itu ada. Tetapi untuk adanya pilihan raya semula, ya mungkin. Tetapi untuk perubahan kerajaan secara tebuk atap, pintu belakang, pujuk agung, tak ada. Tak ada. Okey, tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, tadi saya tonton video Jupasli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional, ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng. Inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024. Dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini, dan entah tok kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kebayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku. Tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan mungkin ada lagi yang sokong PM. Mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi. Pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap. Tidak ada lagi.
Lagipun yang di Pertuan Agung sekarang tidak berminat dengan tembok atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agung sekarang, Agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi. Untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah campaign. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi atau tidak. Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau. Tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.